Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Ashabul fadilah, tutu guru, para alim ulama, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada hari ini kita bincang pada muka surat yang ke-172. Fasal pada menyatakan syarat-syarat jamak takhir. Faslun fi syuruti jam'i takhir. Syurutu jam'i takhir isnani. Niyyatut ta'khir wa qad baqiya min waqtil ula ma yas'uha wa dawamul uzri ila tamamis saniyah. Syarat-syarat jamak ta'khir itu ada dua. Niat melakukan ta'khir, yakni melewatkan salat dan masih berbaki waktu yang pertama yang cukup untuk mengerjakan salat yang pertama. Kalau kita nak buat jamak ta'khir itu, kita niat melakukan jamak takhir, melewatkan solat, niatnya aku nak tangguhkan solat aku ni, nak takhirkan zuhur ni ke dalam waktu asar, dan masih berbaki waktu yang pertama. Bukan niat pada waktu yang kedua, tak, waktu pertama. Di mana waktu tu kalau kita nak semayang jamak ataupun nak selesai semayang pertama tu selesai. Mungkin 4 minit, 5 minit ataupun 6 minit contohnya. Yang lebih baiknya awal lagi kita niat dah. Masuk waktu dah kita baru musafir ni, kita kata kita takhirkan. Itu baik. Masih berada dalam keadaan uzur seperti musafir dan hujan yang membolehkan kita melewatkan solat sehingga selesainya waktu solat yang kedua. Masih berada dalam keadaan uzur, maknanya dalam keadaan yang memungkinkan kita berjamak. Macam mana? Alasannya ada, seperti kita masih musafir lagi, atau kerana hujan ni, maka hujan yang masih berlaku lagi, pada masa itu bolehlah. Sehinggalah selesainya waktu solat yang kedua. Apa yang kita perlu ialah masa kita musafir itu kita semayang solat yang kedua tu, kalau asar tu selesai dah, kita masih lagi musafir. Itu maksud dia. Janganlah kita sudah dah musafir. Faslun fi syurutil qasr. Pasal pada menyatakan syarat-syarat qasar salat. Syurutul qasri sab'atun. An yakuna safaruhu marhalataini wa yakuna mubahan wal ilmu bijawazil qasri wa niyyatul qasri indal ihram wa an takuna as-salatu rubaiyatan wa dawamus safari ila tamamiha wa alla yaqtadiya bi mutimmin fi juz'in min salatihi. Lebih kurang maksudnya, hendaklah permusafiran seorang itu jaraknya 2 marhalah. Ni 2 marhalah ni ulama telah sebut berapa dia ni. Saya telah terangkan, ada kata 82 km, ada kata lebih lagi, ada kata kurang lagi. Ini dipanggil takribi. Takribi ni maknanya lebih kurang, andaian, anggaran. Tapi biar jauh 2 marhalah. Hendaklah safar itu safar yang mubah, bertujuan baik. Apa makna safar yang mubah, safar yang bertujuan baik? Maknanya kita nak lakukan ibadat tersebut dalam perjalanan kita tu, perjalanan yang bukan haram. Ada orang tu dia pergi musafir kerana nak berjudi, waliyazbillah, jauh mari nak berjudi. Jadi itu tak boleh kita qasar. Tapi yang mubah ni kerana nak melancong. Jadi harus, kerana dengar kata dekat dengan Pulau Pinang tu ada makanan sedap, jadi kita nak pergi makan. Musafir kerana nak makan je, jadi makan tu harus. Jadi pada masa itu bolehlah dia
semayang qasar. Hendaklah seorang itu mempunyai ilmu tentang bolehnya diqasarkan salat. Bukan semua semayang boleh diqasar. Semayang yang hanya 4 rakaat sahaja, iaitu zuhur, asar dan isyak. Yang lain tak boleh qasar. Maghrib tak boleh qasar dan subuh tak boleh qasar. Mestilah diniatkan qasar ketika takbiratul ihram. Aku semayang zuhur 2 rakaat qasar kerana Allah Ta'ala. Ada qasar. Hendaklah salat yang diqasar itu merupakan salat rubaiyah yang 4. Berterusannya pemusafiran sehingga selesai salat. Ini lebih kurang sama dengan jamak. Hendaklah dia tidak menjadi makmum kepada orang yang salat penuh pada sebahagian dari salatnya. Jadi kalau kita mari masjid, kita tengok tu imam takbir, kita pun masuk, dia semayang 4 rakaat, sudah 4 rakaat. Jadi kita buat macam mana? Kita kena ikut penuh juga. Sebab kita tak boleh bila dia rakaat kedua kita dah nak beri salam, nak mufarakah, tak boleh. Kalau nak sempurna semua sekali. Dan seaulanya orang-orang yang musafir ni dia jadi imam, supaya yang makmum lain pun boleh ikut, boleh. Nabi SAW datang kota Mekah, Nabi kata, ya ahla Makkah inna qaumun sufur fa'atimmu salatakum, atau kama qala, wahai penduduk Mekah, kami ini adalah kumpulan yang bermusafir, maka sempurnalah solat kamu. Nabi semayang, sudah Nabi semayang, sahabat ni bangun lagi, bangkit lagi beberapa rakaat yang mereka berbaki. Sebab hak ni qasar, dia kena sempurnakan. Kemudian seterusnya, ini antara semayang qasar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Percayakan malaikat atau beriman dengan malaikat. Sesungguhnya hendaklah kamu percaya, dan muka surat 76. Sesungguhnya hendaklah kamu percaya dan beriktikad adalah malaikat itu satu daripada makhlukullah, dijadikan daripada cahaya. Mereka itu tiada makan, tiada minum, bukan laki-laki dan bukan perempuan, tiada ibu dan bapa. Begitulah hamba-hamba Allah yang mulia, tiada sekali-kali menderhaka kepada Allah. Bahkan ia sentiasa mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya, bagaimana firman Allah Ta'ala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya malaikat-malaikat itu tak menderhakai Allah Ta'ala pada apa-apa yang diperintahkan ke atas mereka. Setengah malaikat itu ada yang rokok sahaja, ada yang sujud sahaja, ada yang bertasbih sahaja, ada yang membuat pelbagai-bagai kerja yang ditentukan Tuhan ke atasnya. Maka bilangan mereka itu tak dapat diketahui, hanya wajib kita i'tiqad. Ada bagi Tuhan beberapa banyak malaikat yang tiada dapat diketahui bilangannya, tetapi wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dengan jalan tafsil sebanyak 10 malaikat. Jibril kerjanya membawa wahyu daripada Tuhan kepada Rasul dan menurunkan musibah ke atas mereka yang membuat maksiat. Mikail kerjanya menurunkan rezeki ke dunia dengan perintah Tuhan. Israfil kerjanya meniup sangkakala dengan 2 kali ditiup, sekali kerana mematikan tiap-tiap yang bernyawa, dan sekali lagi kerana menghidupkan semula. Israel kerjanya mengambil nyawa, Malik kerjanya menunggu pintu neraka, Ridwan kerjanya menunggu pintu syurga, Rakib kerjanya menulis kebajikan, Atiq kerjanya menulis kejahatan, Munkar kerjanya menyoal mereka yang mati, Nakir kerjanya menyoal mereka yang mati. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pertama sekali, bagi kita wajib percaya adanya malaikat. Malaikat ni satu kalimah yang kita kata plural, banyak.
Satu malaikat tu dipanggil malak. Malakun, malakani, malaikah. Kalau raja dipanggil malik. Malika ni muluk. Ini kalau malaikat itu malakum. Baik. Malak. Kita tak boleh panggil malaikat Jibril, salah. Sebab malaikat tu banyak. Jadi dia kata biasa sebut Jibril je. Kalau Jibril itu waja'ahul malak. Seorang satu malaikat. Malaikat ini istimewanya, dia ni Allah ciptakan dia daripada cahaya. Allah ciptakan jin, syaitan daripada api. Allah ciptakan kita sebagaimana yang disifatkan, iaitu daripada tanah asal usul kita. Jadi beza. Dan malaikat ini Allah tak cipta macam kita, lelaki dan perempuan, tak ada. Allah tak cipta dia bernafsu macam kita. Allah tak cipta dia ini untuk makan dan minum. Dia tak ada perlu makan, dia tak perlu minum. Bahkan kalau kita tengok bila Nabi Ibrahim nak jamu, Nabi Ibrahim nak jamu 3 malaikat yang datang, yang merupakan dengan merupa manusia. Sebelum pergi ke kaum Lut, dia sembelih anak lembu, panggang anak lembu, letak datang beri makan kepada mereka ni dengan aromanya, dengan repahnya, dengan sedap makanan tu. Kawan ni tak telio pun. Pau jasa min khifati, dia mula rasa takut dan dia kata, ala takulun, kau tak makan ke? Maka mereka jawab, kami ni utusan Tuhan. Fahamlah bahawa malaikat ni sifatnya tak makan. Malaikat ni sifatnya tak makan. Malaikat ini dikatakan Allah Subhanahu wa taala jadikan dia ini, dia bukan perempuan. Sebab ada orang-orang Mekah dulu menganggap bahawa malaikat ni anak-anak perempuan Tuhan. Malaikat bukan macam itu. Dan dia ini tidak deraka kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Dia tak deraka sekalipun. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan dia laksanakan apa yang diperintahkan. Itulah istimewanya malaikat ni. Dan malaikat ini ada tugasannya, ada yang sujud-sujud saja, ada yang rokok, ada yang bertasbih dan sebagainya. Semuanya menggambarkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat ni jumlahnya amat-amat banyak. Bukan seorang, bukan sebilion, Allah saja yang tahu. Bayangkan kalau kita tengok duk heret ahli neraka seorang pun berapa puluh ribu para malaikat. Itu nak menggambarkan betapa hebatnya malaikat, ramainya malaikat. Dan inilah kekuasaan Allah. Antara malaikat ini yang dipanggil sebagai ketua malaikat. Ketua ni maknanya mereka ni yang besar. Malaikat Jibril. Jibril ni kita boleh baca 3 wajah ataupun 4 wajah. Kita boleh baca Jibril, kita boleh baca Jibrail, kita boleh baca Jabril, kita boleh baca Jabrail. Jadi kalau baca semua tu makna sama. Apa makna? Lebih kurang maknanya hamba Allah. Dia bawa wahyu kepada rasul-rasul termasuk Nabi SAW, dan menurunkan musibah, bala yang kena kaum-kaum dulu. Ini Jibril boleh buat. Mikail kerjanya menurunkan rezeki ke dunia dengan perintah Tuhan. Tengok, bila kita tengok macam ni, hati kita tenang, senang. Rezeki ni milik Allah. Jadi kita taklah gopoh sangat, taklah rasa bimbang, takut kena begini, kena begini. Yang pentingnya kita istighfar, kita bertaubat kepada Allah, kita sembahyang, kita ibadat, kita jaga baik-baik, kita sentiasa nak cuba baiki diri, muhasabah diri dari semasa ke semasa, insya-Allah. Ini
rezeki akan datang. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, di langit rezeki kamu dan apa yang dijanjikan. Yang beri rezeki hakiki bukan Mikail, Allah. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah lah yang memberi rezeki, pemberi rezeki sebenar-benarnya, yang mempunyai kekuatan dan mempunyai keampuhan yang luar biasa. Ini Allah. Begitu seterusnya dikatakan Israfil. Israfil kerjanya meniup sangkakala dengan 2 kali tiup. Sekali untuk mati, sekali untuk hidup balik. Israfil. Ada kata 4 kali tiup, ada kata 3 kali tiup. Yang masyhurnya 2 kali tiup. Tiup sangkakala. Inilah Israfil. Seterusnya Israel. Israel ni khilaf ulama. Ada kata namanya Israel, tapi dalam hadis banyak menyebut dengan nama Malakul Maut. Malakul Maut maksudnya malaikat yang mencabut nyawa lah. Malakul Maut macam mana? Kadang-kadang orang tanya, macam mana malaikat maut ni? Orang Amerika ada mati, orang Jepun ada mati, orang Malaysia ada mati, orang kampung tu, taman tu, ramai mati. Macam mana nak cabut? Maka dijawab, sebagaimana Allah rezekikan kamu, begitu juga boleh matikan. Bukan maknanya tupu seorang je. Seorang ibu, dia akan tupu 3-4 orang anak dia je. Orang anak-anak orang lain tak tahu kala dah. Orang lain tak dah. Itu kita. Malaikat Malakul Maut ataupun Israel ni lain. Dan bila ambil nyawa ni, kita tengok sifatnya la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Dia tak cepat walaupun satu ketika, dan dia tak lambat. Cepat pun tak, lambat pun tak. Dia ikut kehendak Allah. Dia ikut kehendak Allah dengan time-nya ni. Jadi ni malaikat Israel ataupun Malakul Maut. Malik kerjanya menunggu pintu syurga, pintu neraka. Dia kalimah menunggu ni kadang-kadang kita tak faham macam orang bawahan gitu. Tak. Dia ni ketua. Tuan-tuan kalau pergi penjara sendiri pun, tuan-tuan kena tengok adanya warder penjara. Warder penjara ni banyak. Jadi kalau hak bos besar dia tak duduk situ, dia dah berjabat headquarters tu. Ada orang besar mari baru dia turun. Itu bezanya. Jadi jangan kita nampak kerja dia tu tak. Malaikat Malik ni Allah ciptakan dia sebagai penguasa kepada neraka. Ridwan kerjanya menunggu pintu syurga. Ini pun sama. Sebab kita tengok dalam syurga cukup hebat, bidadarinya dengan wildannya, dengan apa nama ni, pelbagai lagi. Ini di syurga. Syurga dengan neraka tidak boleh dikiaskan. Jauh yang amat sangat, hebat yang amat sangat, keadaan yang tidak sama antara kedua-duanya, terbeza yang amat sangat. Raqib kerjanya menulis kebajikan. Raqib kerjanya menulis kebajikan. Apa makna raqib tulis kebajikan? Apa-apa catatan-catatan yang baik-baik dia tulis. Atid kerjanya menulis kejahatan. Mana-mana kesilapan jahat dia tulis. Mungkar kerjanya menyoal mereka yang mati. Nakir kerjanya menyoal mereka yang mati. Mungkarung wa nakirung. Mungkar dengan nakir ni dinamakan mungkar dan nakir ni antaranya maknanya orang takut, orang gerung dan tak kena tanya-tanya sungguh. Bila kena tanya macam itu, apa nak buat lagi? Tak ada apa-apa, ngaku je lah. Hak boleh jawab, tak boleh jawab. Kita harap kita selamat daripada ujian tersebut. Manusia boleh nampak malaikat. Kiranya keadaan malaikat itu berupa seperti asalnya, nescaya manusia tak boleh nampak melainkan anbiya jua. Kerana jisim malaikat terlalu halus
Sama juga seperti manusia tak boleh nampak angin, padahal angin itu ada penuh dalam dunia. Ialah kerana keadaannya halus. Tetapi jika malaikat itu telah berupa dengan rupa jisim yang kasar, seperti berupa manusia, maka pada ketika itu dapatlah manusia melihat akan dia. Adapun nabi-nabi dan rasul-rasul dapat melihat malaikat atas rupanya yang asal, kerana nabi-nabi dan rasul-rasul ada satu kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka itu, supaya dapat mempelajari pelajaran agama dan hukum-hukum syarak daripadanya. Jadi malaikat ini dipanggil sebagai makhluk yang bertasyakul. Apa makna tasyakul? Tasyakul ni dia boleh berupa. Dia boleh berupa macam-macam, dia boleh berupa. Dia boleh berupa orang. Orang tu nak rupa macam mana? Malaikat pernah rupa orang botak, orang buta, orang yang sakit kulit, atau seumpamanya dalam hadis sebut. Allah boleh. Dan malaikat ni dia boleh rupa dengan menarik, cantik. Macam dia datang ke majlis Nabi SAW, rupa seorang lelaki yang segak, pakaian putih, putih yang amat sangat, rambutnya sisir rapi, tidak ada menunjukkan kesan musafir, tapi orang dekat tak kenal, orang jauh pun tak tahu, tidak menunjukkan tanda-tanda kemusafiran. Tapi kami tak kenal, kata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Lalu akhirnya bila sudah berlalu, Nabi kata, haza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ini tadi tu Jibril, dia datang kepada kamu untuk mengajar kepada kamu tentang agama-agama kamu. Ini Jibril. Jadi kalau dia rupa, nampak. Kalau tak nampak. Payah. Dan malaikat ni besar. Jibril AS mempunyai 600 sayap. Kalau bukan satu pun, antara ufuk tu luas sangat. Sebagaimana yang ditunjukkan Nabi ketika di alam yang bukan di sini lagi, tapi alam malakut Tuhan. Di tempat itu nampak besarnya sayap malaikat. Besarnya malaikat Jibril ini besar. Dan yang boleh tengok malaikat ini adalah para nabi, Rasulullah SAW selalu dengan ni. Cara-cara mengenal malaikat yang berupa manusia. Maka sebahagian daripada mereka yang melihat malaikat yang bukan berupa asalnya, bahkan atas rupa manusia, ialah sahabat Rasulullah SAW ketika malaikat turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika dia turun kat Nabi dan bercakap dengan Nabi sebagaimana Nabi bercakap dengan sahabat-sahabatnya. Ini berlaku. Ia merupakan dirinya seperti seorang sahabat Nabi yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Dan ada kalanya berupa seorang yang segak dengan pakaian putih lagi bersih. Dihyah Al-Kalbi ini ada riwayat menyatakan seorang sahabat yang kerjanya peniaga, dia banyak musafir ke Syam, ke tempat lain. Dihyah ni Allah jadi rupanya comel, segak. Sampai ada kata kalau dia berjalan tu kadang-kadang anak-anak dara pun duk tengok celah-celah dinding. Comel sangat orang, handsome. Dihyah Al-Kalbi. Dan malaikat ni kadang-kadang dia berupa segak, cantik. Dia boleh berupa macam itu. Maka pada mula-mulanya seorang pun tak mengetahui ia malaikat, hanya disangkakan ia seorang daripada sahabat Rasulullah SAW atau seorang yang baru datang kepada Rasulullah SAW jua. Tetapi kemudian daripada itu telah meninggalkan Nabi, maka Rasulullah SAW pun mengkhabarkan dan menerangkan yang datang itu malaikat Jibril. Dan malaikat ni kadang-kadang dia muncul banyak. Contohnya dalam perang Badar, Allah sebut dia hantar malaikat. Sahabat Nabi kata, masa kami perang, kami tak tahu ada orang di tepi kami. Dia pakai serban ekornya 2. Ada juga. Ada sahabat kata, kami nak potong orang ni. Kata orang nak pukul dia, nak libas pedang.
Tiba-tiba tengok dia rebah dah, terkulai layu. Peristiwa gini banyak, bukan seorang berlaku tapi banyak berlaku. Akhirnya mereka pun tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah jawab, ini merupakan malaikat-malaikat yang datang membantu kamu. Malaikat. Kalau tuan-tuan tengok, lebih kurang awal tahun 1980-an. Awal bukan awal sangat, pertengahan menuju ke akhir. Masa tahun 80-an tu, kita ada dengar antara peperangan yang hebat, namanya peperangan kemasukan Rusia kepada Afghanistan. Dia masuk masa itulah kita tengok berlaku macam-macam perang lawang. Ini bumi Afghanistan ni dia luar biasa. Seorang ulama dia buat catatan sebab dia pergi berjuang sama sana. Namanya Syekh Abdullah Azzam. Dalam satu bukunya yang bertajuk Ayatul Rahman fil Afghan, tanda-tanda kuasa Tuhan yang Rahman di bumi Afghanistan. Di situ dia kisah benda yang pelik-pelik. Kadang-kadang bila tentera Rusia kena tangkap, kena tawang, mereka pun terkejut nampak tentera berkuda datang. Adanya pertolongan. Kadang-kadang bila jet-jet pejuang tentera Rusia nak mari bom ni satu-satu tempat, maka datang dulu burung terbang je. Mana itu satu isyarat. Jadi mereka pun terus masuk dalam ni, lepas tu mari bom, selamat mereka. Banyak Allah tolong. Kadang-kadang mereka ni 2-3 orang, tiba-tiba tentera Rusia yang cukup berkelengkapan ni angkat tangan senjata serah semua sekali, boleh tawang. Tanya, kenapa kamu ni ramai yang amat sangat, macam mana ni, gini dan seumpamanya. Ini semua menggambarkan kepada kita bahawa itulah luar biasanya para malaikat yang Allah boleh utuskan, dan kadang-kadang kita tak dapat nak gambarkan tapi tahu kehadirannya sebagaimana kisah yang disebut oleh para ulama tadi. Wallahu a'lam. Ni yang keberapa dah? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bikum amin. Iza ra'aita 'abdan aqamahu Allah ta'ala biwujudil awrad wa adamahu 'alayha ma'atulil imdad fala tastahiquna ma manahu maula li'annaka lam tara 'alayhi simal 'arifin wala bahjatal muhibbin falaula waridun ma kana wir. Jika engkau melihat seorang yang ditetapkan oleh Allah dengan menjaga wiridnya dan sekiranya tidak juga menerima kurnia keistimewaan daripadanya setelah lama ia menjaga wirid, maka janganlah engkau meremehkan pemberian Tuhan kerana belum terlihat padanya tanda orang arif atau keindahan orang yang cinta kepada Allah. Hal ini sekiranya tidak ada wirid, tidak ada warid kurnia, maka tak mungkin adanya wirid. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ibarat ini adalah satu ibarat yang cukup baik, satu gambaran yang nak dikhabarkan kepada kita. Saya beri satu kisah yang mudah sebagai analogi. Analoginya ialah ada 5 orang ataupun 10 orang budak, orang muda yang hoha-hoha.
Kemudian entah macam mana kawan ni ajak mereka ni pergi belajar. Jadi guru ni pandai baik ngajak kesang pada pelajar-pelajar ni. Bila kesang kepada pelajar-pelajar ni, terkesan dia pun jadi semangat nak belajar, nak mendengar. Maka tu guru ni pun ambillah pengalaman ilmu yang ada padanya, titipkan pelbagai bentuk nasihat, pelbagai bentuk amalan untuk diamalkan dalam kehidupan. Maka dia ajarlah zikir ni, zikir tu. Dia ajarlah selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ajar pelbagai, satu persatu dia ajar. Selepas dia ajar semua ni, lepas dia ajar semua sekali ni, maka ketika itu anak-anak murid ni jadi semangat duk beramal. Dalam masa 2-3 bulan sahaja, sebulan 2 sahaja, anak murid yang pertama ni, Masya Allah, dia Allah bagi padanya nampak beza. Rezekinya murah, mudah, mula menapak perniagaannya berjaya, hebat. Yang kedua, tak nampak apa lagi, dia seorang jadi. Lepas pada tu, yang kedua pula berlaku, naik. Kemudian yang ketiga pula naik, yang keempat pun naik, yang kelima naik, sampai seorang dia tak naik. Dia masih macam tu lagi, duk semayang, duk ibadat, duk semayang, duk ibadat, duk zikir. Ni kawan-kawan ni naik habis dah ni. Oh ni jadi ni, jadi ni. Dia tetap macam tu. Kesilapan pertama apabila hak yang berlaku naik ni semua ni, dia duk kata hak tu tengok, tak dapat apa-apa. Sebenarnya orang yang terakhir tadi yang tak naik apa-apa, tapi dia boleh istiqamah dengan wirid dia, dengan zikir dia, dengan ibadat dia. Sebenarnya itulah warid ataupun kurniaan Tuhan padanya. Berapa ramai kita temu orang-orang yang hebat, pada masa awalan hidup mereka ini mereka tak hebat. Mereka kaki masjid, kaki surau. Tapi selepas daripada hebat ni, dengan kekayaan yang melimpah, dengan kedudukan yang hebat, masjid pun dia tak kenal. Payah nak pergi masjid. Bila dia temu dengan Tok Imam, dia kata, Allah man, anda ingat boleh datang masjid seminggu sekali, sebulan sekali pun payah. Mujur datang hari raya je, hari raya pergi masjid. Contohnya. Jadi apa nak gambarkan, kawan-kawan yang telah dapat kaya ni, seumpama ni hak nombor 1 sebelum sampai hak akhir tadi tu, kalau dia berhenti dan dia syok pada gitu, dia setakat tu je. Sebab pada masa itu nampak kita tak boleh macam tu. Dapatlah macam mana pun hubungan dengan Tuhan makin kuat. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku akan tambah, aku akan tambah. Bila tambah ni maknanya dia tak kata apa. Kita syukur, dia tambah, dia tambah. Lagi syukur, dia tambah. Lagi kita syukur, lagi dia tambah. Kalimah syukur tu bukan maknanya semayang je. Taat pada Tuhan, zikir pada Tuhan, ibadat pada Tuhan, buat baik, nak jadi lebih baik, nak jadi lebih baik. Kita cuba. Kita ni tak maksum tuan-tuan. Saya kecil kisahkan, sehebat mana kita pun kita tak maksum. Yang maksumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dah buat macam itu, kemungkinan besar Allah akan jadi orang yang macam ini. Allah bagi rezeki dari sudut lain, sudut kesihatan dia, sudut ketenangan dia, sudut kepuasan hidup dia. Sebab kita ni tuan-tuan sedang mencari-cari siapa orang paling untung. Saya dah tengok orang paling untung, orang yang 10 minit sebelum daripada masuk waktu semayang boleh ada dah dalam masjid, duk tunggu semayang. Ini intizarus salah ba'da salah, tunggu solat. Kita tak boleh buat itu. Yang herannya orang yang peceng pun tak boleh buat.
Orang tak baca memanglah. Sebab mereka tidak mengagendakan dalam hidup dia untuk buat macam tu. Mereka tengok, ni nikmat ni tuan-tuan, nikmat. Tuan-tuan tanyalah mana-mana orang kaya, orang yang penuh berpangkat besar, tapi bila dia boleh hadir dalam masjid, selepas dia melalui fasa-fasa hidup dia, dia akan kata, inilah paling seronok. Kadang-kadang dia tengok anak-anak muda duk bercakap di luar tempat minum air orang. Hamba baru balik daripada London tadi. Hebat Syekh, Newcastle, gini. Kawan tu London pergi 855 kali dah. Sepanjang hidup dia 855 kali pergi London. Kita baru pergi sekali ni, cakap, oi Syekh hebat Syekh gini, dia senyum. Tak kata apa. Tengok. Dia kata aku pergi Peraci pula. Dia Peraci 650 kali. Dia ke Itali tak banyak lah, baru 400 kali je. Contohnya Mekah 6 kali. Mekah dah banyak. Jalan dia slow-slow kan. Ada orang macam tu. Dia tengok tu kawan ni, ni seronok sangat cerita, tapi dia puas hati. Duduk masjid, sembahyang, zikir pun lama, ibadat pun lama. Tengok. Dia akan dapat. Yang dapat seperti ini nikmat Allah yang Allah bagi kepada orang-orang yang tertentu sahaja. Allah bagi padanya taufik dan hidayah. Allah bagi kepadanya lazzatul ibadah. Allah bagi padanya lazzatul ta'ah. Dia rasa seronok sangat tak. Kita pada pekian kita, apalah dia buat kerja macam tu, lambat, slow, ibadat, tak apa ni. Kita akan cuba query satu. Tapi sebenarnya dia berada pada satu kedudukan yang luar biasa. Ini gambaran. Kalau dia diberi oleh Allah untuk teruskan ibadat, dia dapat kekal. Dan bila kita tengok dia tak ada apa-apa macam biasa, tak. Kalau tanpa wirid daripada Tuhan ataupun warid, yakni kurniaan daripada Tuhan, dia tak dapat buat macam dia buat ni. Tuan-tuan bayangkan, saat kita nak mari ke masjid waktu pagi macam ni, nak tadah telinga, nak belajar. Tuan-tuan ingat mari masjid ni macam gigi pasar je? Tak. Di pasar tu terbuka. Tapi masjid ni pilihan. Bila masjid pilihan, tak ramai lah boleh masuk. Oleh kerana itulah sewajarnya kita ambil kesempatan dalam usia yang berbaki pada kita ni, kita cuba jadikan diri kita ni sentiasa beramal, ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam bab amalan-amalan tertentu, biarlah kita cari guru yang benar-benar faham, yang dekat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kata orang tidaklah membuat dakwah yang pelik-pelik. Biarlah yang kita rasa hati kita ni tak gusar. Kadang-kadang kalau gusar tu payah. Ada sahabat tu datang kat saya mengadu. Dia kata tu, ada orang tu dia ikut ajaran zikir pada Tuhan, bagus. Dia zikir ni daripada malam sampai pukul 4 pagi, pukul 3 pagi baru sudah. Jadi orang yang ikut zikir ni pun rasa seronok lah zikir puas. Sebab belum ada ni tak sampai main 10 minit, 5 minit sudah ni. Sampai 3-4 pagi baru sudah. Balik rumah. Sepas balik rumah tu loleh-loleh tidur. Tidur tu kadang-kadang bangun pukul 10 pagi, 11 pagi. Pukul 12 pagi, 12 tengah hari. Bila bangun tu tak semayang subuh lagi. Lepas tak semayang subuh tu barulah semayang subuh. Sudah semayang subuh, apa ni? Pergi ngadu tok guru.
Tok Guru macam mana ni, saya ni gini-gini. Tok Guru kata, zikir kamu semalam itu mengkifaratkan dan menghapuskan solat subuh kamu tu, tak apa. Tuan-tuan, dari segi fiqahnya, yang fardu adalah utama, solat adalah utama. Maknanya kita boleh sembahyang subuh, kita tak boleh sembahyang malam, tak sempat tidur ke apa, tak apa. Tak apa tu maknanya itu orang okey dah tu. Tapi kalau boleh sembahyang malam tapi sembahyang subuh tak, tak okey lagi tu. Dia hak fardu ni dari segi fiqh aulawiyah, hak fardu tu kena buat dulu, kena utamakan. Jangan kita gadaikan apa yang menjadi fardu tu sebagai halangan, kerana kita nak buat yang sunat-sunat biasa yang akhirnya kesannya tak comel lah pada diri kita. Contoh seperti ini juga berlaku kadang-kadang kepada orang yang biasa. Dia nak menuju kat Tuhan ni, tuan-tuan, makin kita hebat, makin kita banyak, makin kita rasa ada lagi. Ada orang tu dia rasa seronok dah sampai situ. Ada orang tu tak nak ke depan lagi. Ada orang tu tak nak gini. Ini menuju pada tu. Macam harta tau. Ada orang tu kata cukup dah. Ada orang tu kata nak lagi. Ada orang tu kata nak, kena usaha biar banyak lagi, kena lagi, macam-macam tekad. Yang paling afdalnya adalah, yang paling baiknya adalah orang yang mana dia sentiasa nak ke depan, sentiasa. Maksud saya, kalau akhirat pun macam tu, nak saja, terus ngaji, terus ni, dan kita kena teroka yang terbaik akhirnya masalah ilmu dan makrifah. Teroka yang terbaik masalah hati, masalah jiwa, masalah bagaimana kita nak bongkarkan hati kita daripada segala sifat-sifat mazmumah ni, nak masuk sifat-sifat mahmudah. Macam mana kita nak jadikan jauh lebih baik lagi, lebih soleh lagi, lebih takwa lagi, lebih warak lagi, lebih kuat lagi beramal. Kita kena fikir semua. Itu cara dalam Islam. Bila kita betul macam tu, insya-Allah makin betul. Ini yang kita nak. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita tengok orang-orang saleh, kita tengok orang-orang yang hebat, kita tengok hidup dia tu daripada bangun pagi sampailah tidur balik penuh dengan rasaan pahala diberi kepada dia. Itu hebatnya, sentiasa dapat pahala. Tapi ada orang tu bangun saja tidur tu penuh dengan dosa lalu dah. Start WhatsApp, maki dulu orang, kata dulu ke orang, lepas tu bergiang. Jadi hatinya tak ni. Kita kalau boleh betul lah, kena betul hati balik, tengok balik, semak balik, selalu astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. InsyaAllah dia akan jadi baik dan dia akan jadi sebaik-baiknya. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah. Kalau boleh masuk lagi dalam kita punya derma kita, insya-Allah.